Salam sejahtera dan selamat datang ke To Do My Channel. Sila subscribe dan like pada channel ini. Hari ini kita akan bincang latihan buku teks matematik KSSM tingkatan 5, iaitu latih kendiri 2.2G pada muka surat 63 hingga 64. Okey, mari kita mula. Soalan 1. Tuliskan persamaan linear serentak di bawah dalam bentuk matriks. Kita dah belajar bahawa persamaan linear serentak boleh dituliskan dalam bentuk matriks seperti berikut. Dengan keadaan A, B, C, D, P dan Q ialah pemalar, manakala X dan Y ialah pemboleh ubah. Soalan A, X tolak Y sama dengan 7, X tambah 3Y sama dengan 5. Kita salin semula kedua-dua persamaan linear tersebut dan susun seperti di bawah ini. Perhatikan, bagi pekali X ini sebenarnya adalah 1, walaupun tidak ditulis. Begitu juga dengan Y ini sebenarnya adalah negatif 1. Jadi sekarang kita nak membentuk matriks daripada dua persamaan linear ini. Kita mula daripada pekali X ini yang membentuk unsur pada laju pertama matriks bahagian ini. Manakala pekali bagi Y akan membentuk unsur pada laju kedua bagi matriks ini. Seterusnya, pemboleh ubah X dan Y ini akan membentuk matriks laju di tengah-tengah ini. Akhir sekali, pemalar di sebelah kanan persamaan linear ini akan membentuk matriks laju di sebelah kanan bentuk matriks ini. Inilah jawapannya. Soalan B. 3X tambah Y sama dengan 0, 5X tambah 2Y sama dengan negatif 14. Dengan cara yang sama, kita susunkan kedua-dua persamaan linear itu seperti ini. Pekali Y ini sebenarnya adalah positif 1. Langkah pertama, pekali bagi X ini akan membentuk unsur pada laju pertama matriks ini. Manakala pekali Y akan membentuk unsur pada laju kedua matriks ini. Seterusnya, pemboleh ubah XY itu akan membentuk matriks laju di tengah-tengah ini. Akhir sekali, pemalar dalam persamaan linear ini akan membentuk matriks di sebelah kanan ini. Inilah jawapannya. Soalan C. 7X tambah 2Y sama dengan negatif 11. 2X tolak Y sama dengan negatif 10. Jadi kita susunkan kedua-dua persamaan linear itu seperti di bawah ini. Nilai pekali bagi Y ini sebenarnya adalah negatif 1. Dengan cara yang sama, pekali bagi X ini akan membentuk unsur pada laju pertama matriks ini. Manakala pekali bagi Y akan membentuk unsur laju kedua matriks ini. Seterusnya, pemboleh ubah XY itu akan disusun dalam bentuk matriks laju di tengah-tengah ini. Akhir sekali, pemalar di sebelah kanan persamaan linear ini akan membentuk matriks laju di sebelah kanan ini. Inilah bentuk matriksnya. Soalan D. 3X tambah 2Y tolak 14 sama dengan 0, 4Y sama dengan 5X tolak dengan 5. Perhatikan dua persamaan linear ini, ia belum disusun lagi. Jadi, untuk persamaan pertama ini, kita kena pindahkan pemalar negatif 14 ke sebelah, akan menjadi positif 14. Maksudnya, susunannya adalah bermula dengan X, kemudian Y di sebelah kiri, kemudian pemalar yang tak ada pemboleh ubah XY itu mesti diletakkan di sebelah kanan. Jadi, ini adalah persamaan yang pertama. Seterusnya, untuk persamaan yang kedua pun tidak tersusun. Jadi sekarang kita susun semula, kita bawa 4Y ke sebelah menjadi negatif 4Y, negatif 5 ke sebelah menjadi positif 5. Jadi ia boleh disusun semula menjadi 5X tolak 4Y sama dengan 5. Ini adalah persamaan kedua yang kita akan gunakan. Daripada kedua-dua persamaan ini, kita akan bentuk matriksnya, iaitu pekali X akan membentuk unsur laju pertama bagi matriks ini, manakala pekali Y membentuk unsur laju kedua dalam matriks ini. Seterusnya, pemboleh ubah XY disusun ke dalam matriks laju di tengah-tengah ini, dan akhir sekali, pemalar di sebelah kanan ini akan membentuk matriks laju di sebelah kanan bentuk matriks ini. Inilah jawapannya. Soalan E, 2X tambah Y tambah 4 sama dengan 0, Y tolak 3X sama dengan 11. Kedua-dua persamaan ini belum disusun lagi. Jadi langkah pertama, kita susunkan persamaan pertama dahulu, di mana positif 4 ini perlu pindah ke sebelah menjadi negatif 4 seperti ini. Bagi persamaan yang kedua ini, kita hanya perlu susun semula sebelah kirinya, iaitu kita tulis pemboleh ubah X dahulu, kemudian diikuti dengan Y, seperti ini, iaitu negatif 3X tambah Y sama dengan 11. Sebenarnya untuk Y di sini, pekalinya adalah positif 1. Sekarang kita tuliskan bentuk matriksnya.
Langkah pertama, pekali bagi X akan membentuk unsur lajur pertama dalam matriks ini. Manakala pekali bagi Y membentuk unsur lajur kedua matriks ini. Kemudian, pemboleh ubah XY ini akan membentuk matriks lajur di tengah-tengah. Akhir sekali, pemalar di sebelah kanan persamaan linear serentak ini akan membentuk matriks lajur di sebelah kanan ini. Inilah bentuk matriksnya. Soalan F, 2x tambah y sama dengan negatif 9, 5x sama dengan negatif 12. Persamaan 1 telah disusun. Manakala bagi persamaan kedua ini, dia sebenarnya sudah disusun juga. Kenapa y itu tidak nampak? Sebenarnya adalah 5x tambah dengan sifar y. Manakala pekali bagi y ini adalah positif 1. Jadi kita tulis bentuk matriksnya, iaitu pekali bagi x akan membentuk unsur lajur pertama dalam matriks ini. Pekali bagi Y akan membentuk unsur pada lajur kedua matriks ini. Kemudian pemboleh ubah XY akan membentuk matriks lajur di tengah-tengah. Akhir sekali, pemalar ini akan membentuk matriks lajur di sebelah kanan ini. Inilah bentuk matriksnya. Soalan G, 2x sama dengan 5y, x per 5 tambah 2y sama dengan 3. Untuk persamaan yang pertama ini, kita kena pindahkan 5y ke sebelah. Akan menjadi 2x tolak 5y sama dengan sifar. Persamaan yang kedua ini sudah disusun. Tapi untuk bahagian ini, x per 5 sebenarnya ia adalah 1 per 5 darab dengan x. Jadi sekarang kita tuliskan bentuk matriksnya. Langkah pertama, pekali bagi x membentuk unsur lajur pertama dalam matriks ini. Dan pekali Y membentuk unsur lajur kedua dalam matriks ini. Kemudian, pemboleh ubah XY ini membentuk matriks lajur di tengah-tengah. Akhir sekali, pemalar di sebelah kanan ini membentuk matriks lajur di sebelah kanan persamaan matriks ini. Soalan H. X per Y sama dengan 4, sifar perpuluhan 8 dalam kurungan X tambah 5 sama dengan 3Y. Untuk persamaan pertama ini, kita kena darabkan kedua-dua belah ini dengan Y. Oleh itu, kita akan dapat persamaan X sama dengan 4Y. Seterusnya kita pindahkan 4Y ke sebelah, akan menjadi X tolak 4Y sama dengan sifar. Ini adalah persamaan pertama. Untuk persamaan yang kedua ini, kita kembangkan dulu bahagian ini. Maka akan membentuk persamaan yang kedua ini. Kemudian, 3Y ini dipindah ke sebelah kiri, 4 ini dipindahkan ke sebelah kanan. Akan membentuk persamaan sifar perpuluhan 8x tolak 3y sama dengan negatif 4. Ini adalah persamaan yang kedua. Daripada kedua-dua persamaan ini, kita akan tulis bentuk matriksnya, iaitu pekali x akan membentuk unsur lajur pertama dalam matriks ini, dan pekali bagi y pula membentuk unsur pada lajur kedua matriks ini. Pemboleh ubah x dengan y ini pula akan membentuk matriks lajur di tengah-tengah. Dan akhir sekali, pemalar di sebelah kanan ini membentuk matriks lajur di sebelah kanan bentuk matriks ini. Soalan 2. Dalam suatu pertandingan catur, jumlah peserta ialah 100 orang. Bilangan peserta lelaki X ialah 14 orang, kurang daripada 2 kali bilangan peserta perempuan Y. Tuliskan persamaan linear serentak yang mewakili maklumat di atas dalam bentuk matriks. Jadi langkah pertama kita kena tuliskan dua persamaan linear tersebut. Maklumat pertama adalah jumlah peserta ialah 100 orang. Maksudnya jumlah peserta lelaki tambah dengan jumlah peserta perempuan iaitu X tambah Y sama dengan 100. Ini adalah persamaan pertama. Maklumat kedua, bilangan peserta lelaki X ialah 14 orang kurang daripada 2 kali bilangan peserta perempuan Y. Maksudnya, bilangan peserta lelaki X adalah sama dengan 2Y tolak dengan 14. 2Y itu adalah 2 kali peserta perempuan. 14 orang kurang daripada bilangan perempuan ini, maksudnya kita kena tolak dengan 14. Kemudian kita kena susunkan 2Y ini ke sebelah menjadi hasil tolak. Maka akan membentuk persamaan X tolak 2Y sama dengan negatif 14 ini, yang merupakan persamaan kedua kita. Kemudian kita boleh tuliskan bentuk matriksnya, iaitu langkah pertama, pekali X itu membentuk lajur pertama dalam matriks ini, dan pekali bagi Y membentuk unsur dalam lajur kedua matriks ini. Seterusnya, pemboleh ubah X dan Y ini membentuk matriks lajur di tengah-tengah. Akhir sekali, pemalar di sebelah kanan persamaan linear ini membentuk matriks lajur di sebelah kanan bentuk matriks ini.
Soalan 3. Selesaikan persamaan linear serentak di bawah dengan menggunakan kaedah matriks. Kita dah belajar bahawa persamaan linear serentak boleh dituliskan dalam bentuk matriks seperti ini dengan keadaan A, B, C, D, P dan Q ialah pemalar, manakala X dan Y ialah pemboleh ubah. Seterusnya, matriks XY itu boleh dicari dengan rumus ini, di mana matriks dengan unsur XY akan sama dengan 1 per AD tolak BC darab dengan matriks dengan unsur D, negatif B, negatif C, A didarab dengan matriks lajur PQ. Soalan A. X tolak 2Y sama dengan 5, 2X tolak 3Y sama dengan 10. Langkah pertama, kita pastikan kedua-dua persamaan linear itu sudah disusun seperti di bawah ini. Seterusnya, kita tukarkan persamaan linear serentak itu ke dalam bentuk matriks seperti ini. Dengan menggunakan rumus di sebelah kanan ini, kita boleh cari matriks XY, iaitu matriks dengan unsur XY adalah sama dengan 1 per 1 darab dengan negatif 3, tolak negatif 2 darab dengan 2, darab dengan matriks dengan unsur negatif 3, 2, negatif 2, 1, kemudian didarab dengan matriks lajur 5, 10. Bahagian ini sebenarnya adalah matriks songsang bagi matriks ini tadi. Seterusnya, kita ringkaskan bahagian pecahan ini menjadi 1. Kemudian bagi dua matriks yang berada di hujung sebelah kanan ini, kita selesaikan dengan kaedah baris darab dengan lajur. Maka unsur yang kita dapat adalah 5 sifar. Pemalar 1 ini didarab masuk ke dalam matriks ini akan menghasilkan matriks yang sama, iaitu dengan unsur 5 sifar. Ini bermaksud X akan sama dengan 5, Y akan sama dengan sifar. Soalan B. 2X tolak 5Y sama dengan 1, 3X tolak Y sama dengan negatif 5. Mula-mula, kita pastikan kedua-dua persamaan linear itu sudah disusun dengan bentuk yang betul, seperti ini. Perkali bagi Y ini sebenarnya adalah negatif 1. Seterusnya, kita ubahkan persamaan linear serentak ini ke dalam bentuk matriks seperti langkah ini. Kemudian kita boleh selesaikan bentuk matriks ini untuk dapatkan nilai XY seperti langkah ini dengan menggunakan rumus di sebelah kiri ini, iaitu apabila penggantian telah dibuat akan sama dengan 1 per 2 darab negatif 1 tolak negatif 5 darab 3 didarab dengan matriks dengan unsur negatif 1, 5, negatif 3, 2 dan didarab lagi dengan matriks lajur 1, negatif 5. Bahagian pecahan akan diringkaskan menjadi 1 per 13. Kemudian, kedua-dua matriks ini akan didarab dengan cara baris darab dengan lajur. Akan dapat unsur negatif 26 dan negatif 13. Pecahan 1 per 13 ini akan darab dengan setiap unsur di dalam matriks ini. Akan menghasilkan matriks dengan unsur negatif 2 dan negatif 1. Bermaksud X sama dengan negatif 2, Y sama dengan negatif 1. Soalan C. 2X tolak Y sama dengan 8, X tambah Y sama dengan 1. Mula-mula kita susunkan dua persamaan linear serentak itu dalam bentuk ini. Seterusnya kita tukarkan persamaan linear serentak tersebut dalam bentuk matriks seperti di bawah ini. Kemudian dengan menggunakan rumus di sebelah kanan, kita boleh tentukan unsur-unsur dalam matriks X, Y ini, iaitu 1 per dengan 2 darab 1, tolak negatif 1 darab dengan 1, darab dengan matriks dengan unsur 1, 1, negatif 1, 2, dan didarab lagi dengan matriks lajur 8, 1. Bahagian pecahan akan diringkaskan menjadi 1 per 3. Kedua-dua matriks di belakang ini akan diselesaikan dengan cara baris darab dengan lajur, maka kita akan dapat unsur 9 dengan negatif 6. Akhir sekali, nilai 1 per 3 ini akan didarab dengan dua-dua unsur di dalam matriks ini, akan menghasilkan matriks dengan unsur 3, negatif 2. Bermaksud X adalah sama dengan 3, Y adalah sama dengan negatif 2. Soalan D. 3X tambah 2Y sama dengan 4, 9X tambah 4Y sama dengan 14. Kita susunkan dua persamaan linear itu dalam bentuk seperti ini. Seterusnya ditukarkan ke dalam bentuk matriks. Dengan menggunakan rumus di sebelah kiri ini, kita tentukan nilai bagi XY dengan menggantikan nilai-nilai ABCD yang sepadan, iaitu 1 per 3 darab dengan 4 tolak 2 darab dengan 9, darab dengan matriks dengan unsur 4, negatif 2, negatif 9, 3, dan darab lagi dengan matriks lajur 4, 14.
Pecahan ini akan diringkaskan menjadi negatif 1/6 dan bahagian kedua-dua matriks ini akan diselesaikan dengan cara baris darab dengan lajur menghasilkan unsur negatif 12 dan 6. Negatif 1/6 ini akan darab dengan setiap unsur dalam matriks ini menghasilkan matriks dengan unsur 2 negatif 1. Maka X adalah sama dengan 2, Y adalah sama dengan negatif 1. Soalan E, 4X tambah 3Y sama dengan 11, 2Y sama dengan 9 tolak 6X. Langkah pertama, kita susunkan kedua-dua persamaan linear tersebut. Persamaan satu kita salin terus saja. Persamaan yang kedua ini kita kena susun semula. Kita pindahkan negatif 6X ke sebelah kiri, akan menghasilkan persamaan ini, iaitu 6X tambah 2Y sama dengan 9. Daripada dua persamaan ini, kita akan dapat membentuk bentuk matriks seperti ini. Seterusnya dengan menggunakan rumus di sebelah kanan ini, kita ganti masuk nilai-nilai A, B, C, D yang sepadan, iaitu 1/4 darab 2 tolak 3 darab dengan 6, darab dengan matriks dengan unsur 2, negatif 3, negatif 6, 4, darab lagi dengan matriks dengan unsur 11, 9. Bahagian pecahan diringkaskan menjadi negatif 1/10. Kedua-dua matriks ini didarab dengan cara baris darab lajur, menghasilkan unsur negatif 5, negatif 30. Negatif 1/10 ini akan didarab dengan kedua-dua unsur di dalam matriks ini, menghasilkan unsur 0,5 dan 3. Maka X adalah sama dengan 0,5, Y adalah sama dengan 3. Soalan F, 5X tolak 5Y tolak 6 sama dengan 0, 2X tolak 2,1 sama dengan 3Y. Mula-mula kita susun persamaan pertama dahulu, iaitu kita pindahkan negatif 6 ke sebelah kanan, menjadi persamaan 5X tolak 5Y sama dengan 6. Bagi persamaan yang kedua ini, kita pindahkan 3Y ke sebelah kiri, negatif 2,1 ke sebelah kanan, iaitu akan dapat persamaan 2X tolak 3Y sama dengan 2,1. Berdasarkan dua persamaan ini, kita akan dapat tukarkannya dalam bentuk matriks seperti ini. Seterusnya dengan menggunakan rumus di sebelah kiri ini, kita ganti masuk nilai-nilai A, B, C, D yang sepadan, akan dapat bahagian ini, iaitu 1/5 darab dengan negatif 3, tolak dengan negatif 5 darab dengan 2, didarab dengan matriks dengan unsur negatif 3, 5, negatif 2, 5. Darab lagi dengan matriks lajur 6, 2,1. Bahagian pecahan akan diringkaskan menjadi negatif 1/5. Kedua-dua matriks ini akan didarab dengan cara baris darab lajur, menghasilkan unsur negatif 7,5, negatif 1,5. Negatif 1/5 ini akan darab dengan setiap unsur di dalam matriks ini, menghasilkan unsur 1,5 dan 0,3. Maka X adalah sama dengan 1/5, Y adalah sama dengan 0,3. Soalan G, P tambah 3Q sama dengan 4, 3 tambah P/2 sama dengan Q. Ini adalah persamaan yang pertama, ini adalah persamaan yang kedua. Persamaan kedua ini perlu disusun semula, di mana Q dipindah ke sebelah kiri, 3 dipindah ke sebelah kanan, membentuk persamaan ini. Perkali bagi P ini sebenarnya adalah sama dengan 1. Begitu juga dengan perkali Q ini adalah negatif 1. Dan P/2 ini sebenarnya adalah 1/2 darab dengan P. Dengan menggunakan kedua-dua persamaan linear ini, kita boleh tulis bentuk matriks ini. Kemudian dengan menggunakan rumus di sebelah kanan ini, kita ganti masuk nilai-nilai A, B, C, D yang sepadan, iaitu 1/1 darab dengan negatif 1, tolak 3 darab dengan 1/2, darab dengan matriks dengan unsur negatif 1, negatif 3, negatif 1/2, 1. Didarab lagi dengan matriks lajur 4, negatif 3. Bahagian pecahan ini akan diringkaskan menjadi negatif 2/5. Hasil darab dua matriks ini akan diselesaikan dengan cara baris darab dengan lajur menghasilkan unsur 5, negatif 5. Pecahan negatif 2/5 ini akan darab dengan setiap unsur di dalam matriks ini menghasilkan matriks dengan unsur negatif 2, 2. Oleh itu, nilai P adalah sama dengan negatif 2, manakala nilai Q adalah sama dengan 2. Soalan H, M tambah N sama dengan 5, M/2 tolak N/4 sama dengan 1.
Kedua-dua persamaan ini sudah disusun, di mana nilai perkali bagi M dan N masing-masing adalah positif 1. Untuk bahagian ini sebenarnya adalah sama dengan 1/2 darab dengan M, dan bahagian ini pula adalah negatif 1/4 darab dengan N. Kedua-dua persamaan linear ini boleh dituliskan dalam bentuk matriks seperti ini. Seterusnya, dengan menggunakan rumus di sebelah kiri ini, kita ganti masuk nilai-nilai A, B, C, D yang sepadan, iaitu 1/1 darab dengan negatif 1/4 tolak 1 darab dengan 1/2, didarab dengan matriks dengan unsur negatif 1/4, negatif 1, negatif 1/2, 1, didarab lagi dengan matriks lajur dengan unsur 5, 1. Bahagian pecahan itu boleh diringkaskan menjadi negatif 4/3. Kemudian hasil darab dua matriks ini boleh diselesaikan dengan cara baris darab dengan lajur, menghasilkan unsur negatif 9/4, negatif 3/2. Pemalang negatif 4/3 ini akan darab dengan setiap unsur di dalam matriks ini, kemudian menghasilkan matriks dengan unsur 3, 2. Maka nilai M adalah 3, nilai N adalah sama dengan 2. Baiklah, perbincangan kita pada hari ini tamat di sini. Sekian, terima kasih.